Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah insya-Allah kita dah pun masuk kepada sepertiga yang akhir bulan Ramadan, yang mana insya-Allah kita sedia maklum ada satu hari yang besar, malam yang besar ganjarannya insya-Allah. Semoga Allah kurniakan kita lah malam yang tersebut. So kita akan bermula di situ kot insya-Allah untuk malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahu azim. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Dan apakah itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Sadaqallahul azim. Of course sebenarnya ini terjemahan mengikut bahasa yang kita biasa guna sebab kalau ikutkan sebenarnya bila kita sebut malam Lailatul Qadar tu dia redundant lah kan, kalau kita ikutlah kan, sebab lailati atau laila tu malam Al-Qadar tu qadar, Al-Qadar, so sepatutnya malam Al-Qadar lah ataupun Lailatul Qadar. Bila malam Lailatul Qadar tu tak apalah, sebab dalam bahasa kita selalu guna macam tu kan, kita dah nama khaskan Lailatul Qadar tu, so kita sebutlah malam Lailatul Qadar, walaupun dia kalau kita translate dia jadi redundant kan, malam Al-Qadar, but regardless itu just terminologies. Okey, insyaAllah surah ni surah yang kita sedia tahu, dan fokus yang terkait dengan mengejar Lailatul Qadar tu pun kita tahu dalam konteks ayat yang ketiga ni, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, dan dia bukan equivalent tetapi dia lebih baik, khairum min, lebih baik daripada. How much better, how much lebih baik tu wallahu alam, Allah sahaja yang tahu, tapi dia melebihi begitu. Plus ada juga yang membincangkan tentang apakah konotasi alf dalam bahasa Arab dalam penggunaan bahasa Arab. Adakah dia maksud 1000 bulan, sebab literally alfi syahrin 1000 bulan. Tetapi kalau dalam konteks penggunaan bahasa, kadang-kadang alf ni dipahami sebagai macam kalau kita orang Melayu cakap apa, beribu-ribu lemon, apa benda kan. Maknanya ribu tu bukan nak maksudkan actual ribu, ada 3000 kat belakang tu, tapi nak katanya banyak kan. So alf tu nak kata banyak lah, ribu, jutaan, ratus ribu, juta ke, wallahu alam. Tapi nak katanya amat besar begitu dan realiti ketika itu malaikat turun dan sebagainya, wallahu alam. So bermula dengan titik itu, dan kita pun di fasa itu sekarang ni, dan saya akan bawa beberapa hadis sekadar untuk refresh apa yang kita sedia maklum berkenaan dengan Lailatul Qadar. Kita tak akan pergi banyak sangat in detail, sebab saya meyakini bahawa peringatan ni dah sering kali, banyak dah orang sebut dah, kat mana-mana pun orang sebut, dan poin dia kita dah tahu, cuma tinggal sekarang ni lah masanya nak push, nak amal. So salah satu hadis dekat sini dia sebut, okey, dia punya matan dia, taharru Lailatul Qadr fil witr min ashral awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar tu fi al-witr, pada yang ganjil, witir tu ganjil, solat witir tu solat yang ganjil rakaatnya kan, min ashril awakhir, daripada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Of course hadis berkenaan dengan bila actually Lailatul Qadar ni banyak Saya just ambil yang ni just cukup sampai point, katanya carilah
dan cari bila period-period yang kita masuk ni lah kan, yang ganjil dalam 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Ada hadis yang lebih spesifik, ada yang hadis yang lebih umum, tapi kita tahu inilah periodnya, insya-Allah. Semoga kita beramal. Antara benda yang biasa orang akan highlight tentang amalan-amalan yang sepatutnya kita tak lepas lah kalau kita cakap dalam mengejar ni, maknanya hopefully setiap malam ini kita lengkap kita buat. So mana-mana jatuh pun insya-Allah kita akan dapat, insya-Allah. Ni satu hadis yang biasa disebut, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Hadis ni familiar sebab kat sini dia ada beza, ada yang man shoma Ramadan, ada man qama Ramadan, kat sini man qama lailatul qadr, dan hujung dia sama tapi kalau kita ambil yang ni, this particular hadis, siapa yang qama, yang qiyam, kat sini qiyam lailatul qadr, pada malam lailatul qadar, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, ghufira lahu, diampunkan baginya kan, sebelum dosa-dosa yang sebelum ni. Kita harapkan begitu, kita harapkan kita keluar dari bulan Ramadan ni bersih daripada segala dosa yang pernah kita buat. Tak terlarat nak kira sebenarnya dosa-dosa yang kita telah buat sepanjang hidup ni. Kita mohon ampun dan kita mohon sangat-sangat supaya kita dapat menilai hadis ini. Maka harapnya setiap malam kita qiyam dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan satu lagi, ini pun hadis yang famous tentang kalau jumpa Lailatul Qadar nak doa apa So macam qalat ya Rasulullah ara'aitu in alimta ayya Lailatul Qadar ma aqulu fiha. Maknanya basically kalau aku sedar ni Lailatul Qadar ni kan, saya nak minta doa apa kan. Dan Nabi SAW jawab, qala kuli, ni dikatakan kepada aku sebab ni siapa yang cerita ni, Aisyah ke? Ya, kata tu Aisyah yang cerita. Dikatakan kepada aku, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. So itu doa yang disebutlah, dan of course ni dalam konteks individu, anni tu diri aku kan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Harapnya kita dah sedia hafalah doa ni, dan harapnya tidak ada satu malam pun kita terlepas daripada membacakan doa ni dengan penuh pengharapan. Kalau kita sepatutnya fahamlah apa yang kita baca tu kan. So Allahumma innaka, kita minta Allah, innaka afun, sesungguhnya kau ni maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan kau suka kepada kemaafan, fa'fu anni, maafkan, ampunkanlah bagiku dosa aku, insya-Allah. So harapnya ini kita tak tinggal lah setiap satu malam dari awal Ramadan pun, sepatutnya ini antara doa yang memang kita tak tinggal, insya-Allah. Dan sebenarnya kebesaran Lailatul Qadar tu menyebabkan lagilah kita nak tinggal. Bukan nak kata doa ni untuk Lailatul Qadar sahaja ke tak. Ini doa yang sepatutnya kita memang minta semua hidup kan, sebab kita sentiasa melakukan dosa, kita minta Allah ampunkan. Tetapi apatah lagi dalam bulan Ramadan, apatah lagi dalam Lailatul Qadar, ada garanti-garanti tertentu yang tak ada masa malam yang lain. Harapnya kita kejar. Now, selain daripada itu nak buat apa lagi? Malam tu panjang. Malam tu bermula maghrib sampai ke masuk subuh Dan kalau malam Lailatul Qadar berlaku pada salah satu malam itu, dan itulah tempoh malamnya. So sebenarnya banyak yang kupas tentang make sure sepanjang malam tu benda yang bagus lah kan. Sebab dia bermula maghrib, so cara kita iftar pun dengan baik kan. Sebab kalau itu Lailatul Qadar, semua tu masuklah. Kalau semua tu pun tip top kebaikannya, cara pun ikut sunnah, makan makanan yang baik, bukan melantak ke apa. Harapnya sepanjang, sebab dia bukan hanya just waktu isyak tu dia malam tu bermula dengan maghrib lagi. So dan bukan hanya waktu kita di masjid setengah orang waktu di masjid okey kita ibadah pulun, itu balik je rumah tengok drama pula dan sebagainya. So sebab malam tu masih berlangsung so make sure sebaik mungkin lah kita punya malam tu kan, sampai ke sahur, sampai ke nak masuk subuh, insya-Allah. So antara benda-benda yang kita patut buat ialah semua amalan-amalan yang baik yang lain. Tak kisahlah tilawah, tadabbur juga macam kita sebut ni. Dan of course on this note, saya bawa juga hadis yang kita dah cerita awal dulu berkenaan dengan kenapa kita melatih diri kita untuk tadabbur Quran, memahami Al-Quran, dan juga hopefully berkongsi dan mengajar yang lain ialah ada dua hadis. Saat ni yang pertama,
khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang terbaik di kalangan kamu adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. So hopefully kalau maknanya proses yang kita lalui malam ni dan sebelum ni pun adalah part of benda ni kan, belajar Quran ni. Kalau bagi saya ni hopefully yang bab ni lah wa 'allamahu ni kan, yang mengajarkannya. Dan hopefully yang join semua ni ialah yang ni belajar Quran. So hopefully amalan ini pun diteruskan, dan kalau mengena pada bulan Ramadan pada Lailatul Qadar, hopefully dia makin berganda lah. Yang amalan yang dah sedia pun, yang ni amalan secara umum bila-bila masa pun orang yang memang karakter dia belajar Quran dan mengajar Quran, itulah yang terbaik di kalangan kamu. So apatah lagi ganjaran dia akan berganda kalau mengena Lailatul Qadar. So ini pun salah satu amalan yang hopefully tidak miss juga sepanjang 10 yang akhir, di antara banyak amalan lain of course. Dan ini pun sama, inna afdalukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. So bukan hanya tilawah, sebab tak ada hadis yang kata yang terbaik ialah yang just baca Quran kan. Dia actually kena belajar supaya kita faham dan mengajar orang lain supaya orang lain pun faham. So itu apatah lagi kalau yang belum start buat yang part yang ni, berkongsilah apa yang kita dapat faham dengan member yang lain dan sebagainya. Cubalah sepanjang 10 malam terakhir ni, cuba cari-cari peluang untuk just kongsi. Hopefully kalau ilmu tu transfer dan dia pun makin faham, kalau kena pula Lailatul Qadar, insya-Allah ganjaran dia cukup lumayan. So walaupun nampak kecil, tapi hopefully kita jadi orang-orang yang bila buka kitab amal di akhirat nanti kita terkejut betapa banyaknya ganjarannya. Bukan lah aku ingat banyak tapi tak ada pula, nauzubillah. Itu harapnya kita tak tertipu begitulah. Okey, itu untuk Lailatul Qadar insya-Allah. So harapnya kita amalkan dan terus amalkan insya-Allah. Apatah lagi kita dalam fasa yang salah satu malam daripada malam-malam yang akan datang ni ada ganjaran yang amat besar yang menanti insya-Allah. Harapnya kita tak terlepas. Kita mohon dan doa juga insya-Allah semoga Allah ganjarkan kita Lailatul Qadar. Now, of course tema kita sepanjang sesi ni ialah tadabbur Quran, untuk memahami, dan bukan sekadar untuk memahami tapi untuk faham apa kaitan dengan diri kita dan kita actually implement. Itulah kesan yang sepatutnya bila Al-Quran itu huda, petunjuk kepada kita insya-Allah. So balik kepada surah yang kita dah baca tadi kan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau kita tengok translation kat sini, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Word Quran tak ada kat sini kan. Kalau kita tengok inna, sesungguhnya, anzalnahu, kami menurunkannya kan. Tapi difahamilah apa yang turun tu fi Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar ialah Al-Quran. Okay. Now, satu soalan yang saya suka tanya. Oh, okay, this is interesting. Allah kata Allah turunkan maksudnya dia dari atas turun kepada kita kan, dia turunkan. Ada ke benda lain yang Allah turunkan selain Al-Quran? Based on ayat Quran sendiri, adakah Allah kata Allah turunkan something else? Pernah jumpa tak? Allah turunkan apa lagi? Kalau bahasa kita, hujan ke? Allah turunkan hujan ke? Tapi adakah Allah guna word yang sama? Allah kata menurunkan hujan kan? Sebab kita biasa kita guna word tu kan, bahasa Melayu, hujan turun. Yalah, sebab dia dari atas ke bawah. Tapi kita nak kata, adakah Allah sebut? Sebab ke sini bukan hanya kata benda tu turun, tapi kami yang menurunkan anzalnahu. Okey, ada satu ayat yang ada kita jumpa juga perkataan ni, anzalna. So kita tengok ayat ni tu Ini daripada surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Sadaqallahu azim. Maksudnya, demi sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata, dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan supaya manusia dapat menjalankan keadilan, dan kami telah menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai faedah lagi bagi manusia, dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang orang yang menggunakan kekuatan handalnya itu untuk menegak dan mempertahankan agama Allah serta menolong Rasulnya padahal balasan baiknya tidak kelihatan kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Surah Al-Hadid ayat 25. Okey,
Berdasarkan apa yang kita sebut tadi, of course ayat ni cerita pasal Allah mengutuskan rasul kan. Laqad arsalna rusulana bil bayinat. So Allah mengutus something, Allah menghantar kan. Arsalna tu menghantar risalah lah. So ini word dia arsalna. Dia bukan kata menurunkan nabi, dia kata mengutus utusan messenger ataupun rasul. Dan kemudian wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Dan dia turun. Kat sini word yang kita nak tengok tadi, Allah sebut wa anzalna, dan kami turunkan ma'ahum, bersama mereka. Mereka ni siapa? Balik kepada rasul. Al-kitab wal mizan, kitab dan mizan, neraca. Kitab dan neraca basically rujuk kepada apa tu? Kepada, kalau dalam konteks kita, Al-Quranul Karim lah kan. Of course ini sebab dia jamak arsalna rusulana, ni maknanya Allah sebut pasal semua rasul-rasul semua rasul-rasul, dan bersama dengan mereka hum ni banyak juga rasul-rasul tadi, kitab dan mizan. So of course setiap rasul dan nabi tu akan ada kitab yang berbeza lah, Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Tapi kalau spesifik tu konteks kita, kitab yang berkaitan, kitab ataupun al-mizan yang datang tu ialah Al-Quranul Karim. So ini apa yang Allah sebut dalam Quran, Allah turunkan So Quran satu benda, dan mizan ni neraca lah. Wallahu a'lam, mungkin ada nabi dan rasul yang dia tak dapat actually full kitab, tetapi dia diberi guideline neraca dan sebagainya, macam mana nak hidup. Wallahu a'lam, sebab tak semua nabi dan rasul diceritakan dalam Quran kita hanya diceritakan secara spesifik 25 rasul yang kita wajib tahu tu kan. Tetapi dalam hadis sebut banyak lagi rasul dan anbiya sepanjang sejarah kehidupan manusia ni yang tak diberitakan kepada kita. So tapi Allah kata, Allah bagi bersama dengan rasul tu kitab ataupun dan mizan, neraca, supaya dia orang supaya apa? Supaya, sebenarnya ada li kat sini, supaya liyaquman nasu bil qist, supaya manusia dapat menjalankan keadilan. Ni translation kat sini lah. So apa maksud dia? So supaya manusia semua ni implement keadilan based on apa yang Allah turunkan. Allah yang akan cakap ini yang adil, ini yang sepatutnya dan sebagainya. Ini adil, ini zalim. Zalim tu opposite of adil kan. Dan neraca, supaya orang tahu okey, yang ini sepatutnya dan sebagainya, supaya manusia itu akan menegakkan keadilan. So itu purpose bila kita cakap Allah cakap Allah turunkan something, dan purpose-nya apa. So bagi kita pun, bila Allah sebut begini, Allah turunkan Al-Quran supaya manusia ni akan menegakkan keadilan. Manusia, so maksudnya kita di kalangan manusia, so kita kena make sure benda ni, dan pada masa yang sama kita kena make sure juga manusia lain yang belum tahu benda ni, belum sedar benda ni pun kena buat kan. Sebab dia bukan al-muslim ke al-mu'min je yang kena buat ni, semua manusia keseluruhannya. So sepatutnya manusia dapat message ni so itu kan relate balik dengan semua ayat yang kita dengar sebelum ni lah, pasal dakwahnya, pasal menjadi saksi ke atas kebenaran dan sebagainya. Adakah itu saja yang Allah anzalna? Dan kalau kita baca lepas tu, kita akan perasan wa anzalna al-hadid. So kat sini pun menimbulkan perbincangan yang panjang. Allah kata Allah menurunkan. Kat sini quite interesting. Dia translate, dia tak translate word yang sama. Kat sini anzalna dia kata menurunkan. Kat sini menciptakan pula. Padahal kalau mencipta khalaqa kan, mencipta. Tapi ayat yang kalau translation exact dia, Allah menurunkan besi. Allah menurunkan besi. Macam mana pula tu? Macam mana? Bukan besi kat dalam tanah ke? So siapa yang pernah dengar kupasan tentang mukjizat Al-Quran dan dari segi saintifik dan sebagainya, ada perbincangan bahawa adakah besi ni elemen asal bumi? Pernah dengar? Siapa pernah dengar benda ni? Adakah besi ni elemen bumi asalnya? Elemen dalam bumi, ataupun sebenarnya dia datang dari luar? Dan adalah perbincangan sebenarnya, sebab kalau dikaji besi tu macam tak logik, dia memang dari bumi, dia macam dari meteor yang datang sebagainya. So ada yang kata based on that explanation, tepatlah Allah kata ni memang besi ni dia datang, dia turun ke bumi kan. Dia bukan actually dicipta dari dalam bumi. Wallahu alam, itu satu perbincangan pasal saintifik yang saya pun bukanlah pakarnya, tapi pernahlah tengok video-video yang menceritakan tentang kajian sains berkenaan dengan benda ni. Anyway, tapi kalau kita baca ni, wa anzalna hadid, Allah kata Allah menurunkan besi, dan ini sifatnya fihi, pada besi itu ba'sun syadid wa manafi'u linnas kan. Kekuatan dia memang kat sini kekuatan yang handal maksudnya mengandungi kekuatan yang handal. Quite interesting translation handal tu, tapi memang dia ada kekuatan besi tu dan manfaat untuk manusia. Cumanya macam tadi Allah sebut Allah
turunkan something dan ada purpose untuk manusia ni berlaku adil, melaksanakan keadilan. Kat sini ada purpose ke? Sebab yang ni bukan purpose. Yang ni just nak kata besi tu memang ciri-cirinya begitu. Tapi Allah sebut kat sini waliya'lamallah, supaya Allah tahu kan? Supaya Allah tahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib. Siapa yang tolong Allah dan tolong Rasul dengan ghaib ni sebab ialah ganjarannya tak nampak kan. Ganjarannya tak nampak. Tapi point dia ialah Allah nak tengok siapa yang tolong Allah dan Rasul. Which is quite interesting. Bila dia katakan purpose besinya untuk itu purpose besi untuk itu. Dan especially bagi kita saya rasa kalau yang dengar ni mungkin mainly engineering student. Dan kebetulan pula saya mechanical. Dan dulu masa saya buat PhD memang bidang material walaupun bukanlah besi tapi composite material dan sebagainya. Tapi yang ni cerita material maksudnya kita mengkaji material tu dan sebagainya, sifat-sifat dia dan bagaimana dia react dan sebagainya. Of course kita akan jumpa memang dia ada kekuatan yang tertentu dan macam-macam manfaat yang kita dapat. Bila saya kaji composite tu ialah aerospace, automotive, structure dan sebagainya kan. Tapi question yang Allah nak kata sini, purpose dia bukan just untuk kita buat untuk dunia, tapi Allah nak tengok siapa yang tolong Allah dan Rasul kan. So kalau dalam konteks sirah kita akan nampak konteks lah, maknanya besi ni application dia apa. Kalau dalam konteks contoh lah, salah satu contoh ialah keperluan jihad tu datang, so besi tu jadi pedang, jadi baju besi dan sebagainya kan. So dan kat situ yang datang, okey, jelas dia menolong Allah dan Rasul. So persoalan kepada kita sebab bila kita tengok kalau dalam konteks bidang pengajian, kitab dan mizan ni macam more kepada social science lah ataupun science social maksudnya kalau dekat UIE ada IRK kan, IRKHS. So bidang-bidang bila kita kata keadilan tu dalam semua social science tu ada kan. Maksudnya dalam ilmu wahyu of course lah. Dalam ekonomi ada yang adil, ada tak adil kan. Dalam perundangan ada yang adil, ada yang tak adil. So Allah bagi neraca tu, okey, kena jaga benda tu. At the same time, ada orang bidang sains tulen kan, kata engineering ke benda ni. Purpose dia apa ni? Kita belajar sepatutnya untuk apa? Supaya kita membantu agama Allah dan Rasul. Menggunakan elemen-elemen duniawi yang Allah bagi ni lah kan? Dan salah satunya besi So adakah jawapan kita apa? Sebab kat sini Allah nak kata waliya'lamallah, Allah nak tahu kan? Of course kita kata itu dalam konteks expression lah. Aku nak tahu for sure siapa yang actually betul-betul tolong ke sembang je kencang kan? Tapi siapa yang betul-betul tolong Allah dan Rasulnya. So tu satu soalan yang besar Kita belajar sains, kita belajar engineering ni untuk tolong Allah dan Rasul ke untuk cari kerja, untuk dapat gaji dunia sahaja dan sebagainya. Itu satu soalan yang masing-masing kita fikirkan lah. Macam manakah kita boleh menjawab soalan ni dan lulus lah in that sense dengan kita belajar sains kita belajar sains. Wallahualam, itu satu perkara yang harapnya kita fikirkan supaya bila kita banyak tadabbur Quran ni kita akan perasan aku kena fikir balik ni kan, supaya dia tak jadi macam almost, bukan nak kata sia-sia totally kan. Sebab kalau saya belajar ni untuk cari pendapatan dan sebagainya, sebab itu part of tanggungjawab untuk cari rezeki yang halal dan semuanya, fine. Tapi soalan ni perlu dijawab juga kan. Allah nak tengok dan kita naklah tergolong di sini kan. Siapa yang tolong Allah dan Rasul ni kan? Sebab kalau kita bayangkan ke depan harapnya kita mengidam syurga yang level-level itu para Rasul, para sahabat yang berjuang bersama Rasul. Hopefully kita di situ kan. Dan nak di situ tu kenalah tergolong dalam sini Janganlah kita bercita-cita tak apa saya yang syurga yang sipi-sipi pun kita tak boleh bercita sebegitu sebab Nabi SAW pun kata mengidamkanlah dan mintalah dan doalah untuk syurga yang tertinggi. Usahalah syurga. Maknanya mindsetnya begitu. Mindsetnya sepatutnya begitu. Okay. Now, bila kita cakap pasal tolong Allah dan Rasul ni, so apakah misinya, dan kita dah bincang sebelum ni pun, apakah misi Allah dan Rasul ni kan, yang Allah bagi, dan bagaimana tolong Allah dan Rasul tu dalam misinya lah kan, dalam misinya. So kalau kita ambil contoh sebab ini sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam, so kat sini kalau kita balik ayat ni, arsalna rusulana, diutuskan rasul-rasul ni, yang dia exactly bawa ialah ini kitab neraca. Dia tidak diberikan ini kalau kita faham, maksudnya bukanlah Rasul tu diberikan dengan ilmu sains yang hebat, tapi dia diberikan Al-Quran untuk membantu manusia dan neraca supaya kita tahu itu yang sepatutnya kita buat. Yang ni kita boleh fikir sendiri.
dan semua memang manusia. So kalau kita ambil contoh dalam kisah Nabi SAW pun, dalam sirah Nabi SAW pun, bila Nabi tanya pasal pokok kan, ni hadis cerita yang famous kan, pasal pokok yang tengoklah dia tut ke bukan tut, dia apa dia kacukkan ke apa kan, dia kahwinkan pokok dan sebagainya. Dan memang ternyata memang in the end, sebab Nabi kata kenapa tak buat macam ni kan, dan dia ikutlah kan, Nabi cakap kan, tapi waktu tak jadi. Tapi Nabi kata kamu lagi tahu amal benda-benda dunia ni kan, sebab memang itu bukan benda yang purpose Nabi ialah untuk bawa neraca, bawa Al-Quran, bawa hidayah, supaya kita terpandu dalam konteks itu. Dalam konteks dunia ni kamu lagi tahu kan. So similar juga dalam konteks bila kita kata walaupun nak berjuang kalau kita cakap tolong Allah dan Rasulnya, Nabi SAW berjuang fi sabilillah, of course. Kalau kita ambil contoh perang Badar Nabi ada pandangan dia. So masa dia nak dia bawa tentera tu, dan dia kata okey, kita buat kubu kat sini. Atau ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, ni wahyu ke ni pandangan kau? Ini strategi yang kau fikir sendiri ke? Ni Allah cakap. Kalau Allah cakap, for sure Allah Maha tahu lah. Kan, aku rasa lain ke apa pun, tak, Allah for sure Allah lagi tahu. Aku tak tahu. Tapi kalau ni pandangan kau, aku ada idea yang lagi baik. Dan Nabi kata, ni pandangan aku je. Apa idea kau kan? So, Nabi kata, sahabat tu kata, kita pergi depan lagi supaya kita kuasai telaga-telaga apa semua ni. Kalau siapa pernah dengar, itulah cerita dia. So Nabi kata, oh itulah idea bagus, dan ikut so maksudnya bila kita kata dalam konteks strategi dan konteks ilmu dunia dan sebagainya, memang kita kena cari sendiri, dan boleh je kita tahu lebih daripada Nabi dan Rasul sebab itu memang bidang kita. Tapi purpose dia ialah untuk kita tolonglah Allah dan Rasul tadi. Macam sahabat tadi, dia tahu teknik perang yang lebih daripada Nabi, dia guna benda tu untuk bantu Allah dan Rasul. So itu kita kena fikirlah macam mana aku jadi pakar bidang aku ni boleh tolong Islam in that sense, boleh tolong dakwah dan sebagainya. Okey, harapnya tuan. So siapa yang passionate untuk begitu kita takkan belajar sambil lewa dah. Kalau faham maknanya, sebab kalau kita kata aku belajar ni nak tolong agama Allah, takkan kita belajar takat nak pass je. Kita bagaimana nak excel lah supaya kita boleh guna strategi yang terbaik. Kalau kita pun, aku pun tak tahulah, aku takat lulus je kan. So idea aku ni mungkin akan terbangkal. So kita akan go beyond kita akan go beyond passing. Kita nak memang pakar memahami ilmu itu supaya kita boleh tolong agama Allah. Alright, now dalam ini so kita akan pergi kepada ayat-ayat yang awal turun. Malam ni saya just nak bawa beberapa ayat yang turun awal-awal. Kita dah tahu ayat yang paling awal yang turun, wahyu yang pertama tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Itu kita dah bincang. Dan ada lagi 2 wahyu yang turun awal juga, yang biasa orang kata inilah, kalau akan kata macam package 3 ayat awal ada 3 wahyu yang turun yang awal. Dan kita akan tadabbur insya-Allah malam ni secara ringkas. Salah satunya ialah Al-Mudaththir yang awal, portion awal Al-Mudaththir. Of course ada perbincangan, ada yang mufassir, ulama dan sebagainya. Al-Mudaththir dulu ke Muzammil dulu ke, so itu khilaf, tak apa. Tapi generally speaking orang accept lah Iqra tu 5 ayat tu awal first kali, and then ada 2 ayat lagi Al-Mudaththir dan Al-Muzammil. Dan kita akan tengok kedua-duanya dalam konteks kita nak faham dari awal main settingnya Allah bagi tahu apa di permulaan misi ini, sebab kita nak tergolong dalam orang yang membantu Allah dan Rasul dalam misi ni kan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran dan Tuhanmu, maka ucapkan dan ingatlah kebesarannya, dan pakaianmu maka hendaklah kamu bersihkan. Ini struktur ayat dia quite interesting. Dan segala kejahatan maka hendaklah kamu jauhi, dan janganlah engkau memberi sesuatu dengan harapan dapat lebih banyak, dan bagi Tuhanmu hendaklah engkau bersabar. So itu basically kita akan pergi lebih detail lepas ni, kita baca dulu. Dan lagi satu ayat yang kita sebut tadi ialah Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan sakila. Wahai orang-orang yang berselimut. Ini pun quite interesting. Tadi kan perkataan lain, kenapa sama je dia translate? Tak apalah. Bangunlah
pada waktu malam selain daripada sedikit masa, iaitu separuh daripada malam, atau kurangkan sedikit daripada separuh itu, ataupun lebihkan sedikit daripadanya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ni ada kurungan yang panjang. Sayuga engkau dan pengikutmu membiasakan diri masing-masing dengan ibadat yang berat kepada hawa nafsu, kerana sebenarnya tak ada dekat sini, tapi dia nak relate kenapa kena buat macam tu. Yang last apa? Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahyu ataupun Al-Quran yang mengandungi perintah-perintah yang berat kepada orang yang tak bersedia menyempurnakannya. Okey. Bila kita tengok dua ayat ni dan kita tengok poin-poin dia, saya suka tanya soalan ni. Logik tak wahyu ni, wahyu kedua dan ketiga? Kan? Kita tak faham apa logik tak logik pula. Tapi kalau kita bayangkan kita dalam konteks tu, first wahyu yang turun, Iqra' 5 ayat tu. Apa benda cerita tu, kita dah bincang itu kan. Dan tiba-tiba ayat kedua, kalau kita perasan, Allah terus suruh berdakwah basically, in other words. Wah, ayat yang kedua suruh berdakwah. Kan sebab kalau kita, antara reason paling biasa kita bagi kenapa kita tak berdakwah ialah ilmu saya mana cukup lagi, saya tak tahu apa dan sebagainya. Tapi kalau kita bayangkan, Nabi lagi lah dia boleh bagi reason begitu tak? Sebab baru turun satu ayat kot, tiba-tiba suruh berdakwah kan. Kita boleh tak? Macam kita baru dapat Iqra' 5 ayat, pergi dakwah. Apa macam macam mana kita nak bagi alasan bila dalam konteks tu? So tu soalan, what logik tak logik. Dan itu logik lah, itu hakikatnya. So ini satu benda yang quite interesting dalam Islam, benda yang basic. Sebab dalam Islam ni elemen dakwah tu dia datang sekali, dia bukan kalau siapa tak tahu lah korang sekarang ni dah nampak begitu atau tidak tapi kalau selalu tengok semua-semua surah ni, tengok tadabbur betul-betul, kita akan perasan perbezaan kita dulu dan sekarang. Dulu mungkin kita akan nampak macam aku jadi orang Islam, kalau aku buat dakwah ke apa sikit-sikit ni, dia macam pahala tambahan. Biasanya orang akan nampak begitu Tapi kalau kita baca ayat Quran ni banyak, dia macam tak terpisah antara jadi seorang Islam yang taat kepada Allah dan Rasul ni dan berdakwah tu. Dia bukan macam pahala tambahan, dia memang itulah orang beriman so dia jadi macam kalau aku tak buat tu jadi macam mana so dia gambaran dia lain bukan hilang pahala tambahan, tapi macam aku tak buat tanggungjawab, which is lain sebab tu saya rasa macam kadang-kadang kita kena banyak tadabbur ni supaya somehow saya rasa kita ni dibesarkan dengan Islam ni dengan diberikan harapan palsu secara sedar atau tak tak apa, solat puasa zakat haji dah masuk macam soalan haji gitu tapi kita bila baca Quran tak pula macam tu kan. So sebab tu kita kena kembali kepada Quran dan memahami apa yang Allah bagi tahu. Okey, balik kepada ayat-ayat tu dengan lebih spesifik insya-Allah. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Ni nak kata ni arahan dia, ni fi'il amar. Qum, bangunlah. Fa'anzir, bagilah inzar, bagi peringatan Now, setengah orang ada bagi translation macam amaran ancaman. Tapi sebenarnya peringatan ni lain peringatan dengan ancaman lain kan. Macam peringatan apa, reminder. Ancaman tu macam threat kan. Kalau aku bantai kan, tu macam ancaman. Tapi kalau kita kata macam lambang danger tu macam ada elektrik ke apa terbuka, lepas tu kita kata danger, jangan masuk, itu mau kepada peringatan dia tak sama macam kalau kau masuk aku tembak. Itu ancaman, betul tak? Dalam Quran Allah suruh inzar bukan suruh bagi macam kalau kau tak buat elok-elok aku bantai. Dia bukan macam tu. Dia macam dia atas care tau, macam janganlah kan, Allah dah warn dengan neraka. Maksudnya yang bagi ancaman tu Allah. Kita just remind kita just, sebab kita care kepada dia, kita tak berhak untuk aku masukkan dalam neraka ke, kita tak ada hak itu langsung So purpose kita ialah memberi peringatan. Yang bagi ancaman tu Allah, dan kita just menyampaikan Allah dah bagi ancaman ni. Jomlah kita make sure kita tak terkena benda ni kan. So soalan besar kat sini ialah kita mengimani bahawa ini tugas kita ke? Kan? Apa pula kita? Itu kan Nabi je lah. Tapi kalau kita, siapa yang fikir macam tu siapa yang fikir ayat-ayat untuk Nabi je, dia jadi quite interesting lah. Sebab nanti majoriti ayat dalam Quran tu tak ada kaitan dengan kita lah. Sebab memang kita akan perasan majoriti ayat Quran tu memang temanya begitu. Dia mengajar Nabi untuk buat apa dan sebagainya, dan Nabi pun bawa kepada para sahabat Tapi kalau kita tengok, itulah umat Islam ketika tu kan. Maknanya semua para sahabat tu diajar exactly macam mana nak buat kerja Nabi. So dia macam tak ada pemisahan, jap
kau ni orang Islam kan, bukan Nabi, kenapa kau nak buat kerja aku? Dia tak ada gitu. Dia memang para sahabat tu memang diajak sekaligus buat kerja Nabi kan. Sebab itu kerja kita semua. So sebab kalau kita kata tak, nanti kita akan perasan ni, kalau kita baca Quran tinggal beberapa ayat je yang ada kaitan dengan kita, sebab yang lain tu ni semua ayat Nabi kan. Tapi tak itu untuk kita semua. So sedarlah ini tugas kita kan, insya-Allah. Okey. Dan kita tengok apa yang Allah sebut lepas tu dia punya package Package satu, kena bangun bagi peringatan. Dah buat belum? Kalau belum, jom kita buat sama-sama, insya-Allah. Berkadaran yalah kan, kita bermula somewhere dan insya-Allah kita step up lah bit by bit, insya-Allah. Kemudian warabbaka fakabbir. Ni okey, siapa yang pernah dengar kupasan pasal mukjizat Quran ni dia kata ni quite interesting sebab ni palindrome Tahu palindrome? Palindrome ke buat dia? Buat yang kalau dia eja ke depan ke belakang sama. Perasan tak macam sebab wa ni dan kan, so dia ambil daripada ra ni. Ra kat belakang pun ra, ba, kaf, fa kat tengah. So dia kata senang tak nak buat ayat tu yang ayat tu memberi makna dan pada yang sama eja belakang depan sama. So dia kata dalam Quran ada beberapa tempat kita akan perasan macam ni, yang dia kata kalau manusia biasa nak buat ayat macam ni susah. Apa, boleh tak buat satu ayat yang kalau kita eja dari belakang ke depan sama kan? Dia bagi contoh bahasa Inggeris, dia kata Bob, tu nama lah, Bob depan belakang samalah B-O-B kan, ataupun Reska, R-A-C-E-C-A-R. So kalau kita baca belakang pun Reska, tapi itu perkataan kalau nak buat ayat jadi susah so dia kata ini bukan manusia yang boleh buat ayat yang macam ni. Anyway, itu just mukjizat. Tapi dari segi point dia, warabbaka fakabbir, dia quite interesting struktur itu kalau kita biasakan dengan. Now, bagi orang yang tak pernah belajar bahasa Arab, tak pernah betul-betul bahasa Arab, dan kita belajar bahasa Arab sebab kita belajar Quran, kita tak perasan tahu ayat-ayat macam ni ayat yang pelik. Ni semua ayat yang pelik strukturnya. Tapi bagi orang Arab ni pelik ni sebab biasanya normal dia akan cakap lebih kurang fakabbara rabbak, besarkanlah Tuhan kamu. Itu ayat normal kan, besarkanlah Tuhan kamu. Tapi ni dia terbalik tau, dan Tuhan kamulah. So dia ada implikasi tu, dan Tuhan kamu besarkan. Apa tu kan? So dia punya emphasis, kalau kita kata besarkanlah Tuhan kamu, macam dia punya emphasis tu macam besarkanlah Tuhan. Tapi kat sini dia macam Tuhan kamulah yang kamu besarkan. Kalau kita faham Tuhan kamulah yang kamu besarkan. So benda-benda ni jadi penting siapa yang berdakwah, kita kan di muhasabah dengan ni kan. Tuhan kamulah yang kamu besarkan, kenapa kamu besarkan kumpulan kamu pula? Dia ada soalan macam tu Kau ni berdakwah ke kau besarkan Allah ke kau besarkan benda lain? Kau besarkan diri kau sebagai tokoh ke, kumpulan kau yang kau nak julang ke, atau Allah kan? So dia ada kat sini, Tuhan kamulah yang kamu besarkan, apa besarkan benda lain pula kan? Dan kat sini bersama wasiyabaka fatahir, dan baju kamulah kamu bersucikan. Sebab kita ni kadang-kadang sibuk jaga tepikan orang. Bukan nak kata jaga tepikan orang tu salah Itu ada konteks lain, macam kenapa kita kena concern pasal orang. Tapi first and foremost, ayat yang terawal ni, pakaian kamu tu, wasiyabaka, pakaian kamu tu bersihkan. So first and foremost sebelum kita nak bersihkan pakaian orang, pakaian aku. So quite interesting ayat-ayat ni kalau kita baca dari segi strukturnya. Dia bukanlah bersihkanlah pakaian kamu. Itu ayat yang kita rasa normal tapi pakaian kamulah yang kamu bersihkan. So warrujza fahjur, dan kejahatanlah kamu tinggalkan. So dia ada emphasis yang quite interesting of course kita masih terhad ni saya pergi sekali lalu lah, tapi ini package dia. Wala tamnun tastaksir, jangan duk berangan untuk dapat banyak dalam dakwah ni. Bukan itu fokus wali rabbika fasbir, dan kerana Tuhan kamulah kamu bersabar. Itu pun interesting sebab Tuhan kamu yang kamu sabar. Sebab ada orang kata macam ni, sabar apa pula dia yang mula dulu. Tak kisahlah siapa mula dulu, kita sabar bukan sebab siapa mula dulu, kita sabar sebab Allah kan. So faham ke? Sebab setengah orang kata sabarlah, dia kecil lagi, contoh maksudnya reason kesabaran dia sebab dia kecil. Tak wali rabbika fasbir, sebab Allah lah kita sabar. So tak kisahlah siapa salah, siapa mula dulu, siapa yang buat hal, kita sabar kerana Allah, bukan sebab kita bersalah ke tak bersalah ke apa So itu pokok yang besar sekali lalu untuk kita tadabbur So nanti masing-masing bolehlah tengok terjemahan dan sebagainya. Dan sepatutnya kita ni besarkan Tuhanlah yang kita besarkan. Itu yang pertama. Baju kita first kita bersihkan, dosa-dosa kita tinggalkan. Jangan mengharapkan dapat banyak ganjaran daripada kerja ni. Dan
kerana Tuhan lah kita bersabar kan. Kenapa kau boleh sabar sangat ni kan? Takkah dia tu dah jahat macam? Tak, aku sabar kerana Allah, bukan sebab orang tu kan. Alright, itu package yang pertama So point dia, ini semua package pendakwah Kalau kita cakap awal tadi, kum fa'anzir, dan datang sekali dengan package ni So kita tak boleh nak pisahkan dakwah tu dengan konteks benda-benda ni. Okey. Seterusnya, ya ayyuhal muzammil pula ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Okey, kat sini lagi menarik kalau kita baca ayat dia in detail Qumil lail, bangunlah malam, buatlah qiyamul lail illa qalila, kecuali sikit. Ni apa maksud ni? Jangan faham songsang jangan faham oh bangunlah malam kecuali sikit. Maksudnya semua ramai-ramai bangun kecuali sikit-sikit boleh tidur. Aku lah yang sikit tu aku boleh tidur. Bukan begitu Maksud dia ialah bangunlah malam kecuali sikit ni dari segi portion masa. Dan ni berat ni bangun malam, okey, bangun malam kecuali sikit. Maksudnya apa? Bangun sikit tidur. Bangun malam kecuali sikit. Maknanya sikit tidur, banyak tu qiyam. Siapa boleh buat? Tapi mujurlah ada option yang seterusnya. Nisfahu. Okey, itu option pertama Option pertama, bangun majoriti malam buat qiyamul lail. Majoriti malam tu qiyamul lail. Sikit tidur. Okey, second option, nisfahu. Separuh-separuh. Separuh qiyam, separuh tidur. Ataupun awin kus minhu qalila, ataupun kurangkan sikit. So kalau kita nak memudahkan cerita, kurangkan sikit daripada separuh ni, kita katakanlah 1/3 1/3. So tadi kata majoriti malam, katalah 90% qiyam, 10% tidur, ataupun 50-50, ataupun 1/3 qiyam, 2/3 tidur. Lepas seterusnya auzid alaihi, ataupun tambah sikit. Tambah sikit daripada setengah tu, maknanya 2/3 katakan. 2/3. Waratil Quran tartil, dan masa kita berqiyam tu baca Quran dengan tartil. Quite interesting. Kalau saya tanya, okey, Allah bagi ni option dia. Bangun, qiyam, option pertama 90% kena qiyam, 90% waktu malam tak larat. Separuh 50-50, ataupun 1/3 ataupun 2/3. Antara option ni kita nak pilih yang mana? Option yang paling rendah sebenarnya 1/3 basically, congak-congaknya itu pun berapa jam kita pun tak larat nak qiyam berapa jam. Tapi ini ayat yang turun awal yang menjadikan kewajipan para sahabat siapa yang tadabbur surah ni ataupun baca maksud surah ni, kita akan tahu di hujung ayat adalah ayat yang menasahkan ataupun yang memansuhkan kewajipan ni. Allah kata, Allah tahu kamu tak mampu untuk buat benda setiap malam. Bila kata kewajipan, maksudnya setiap malam dia wajib wajib. So para sahabat dulu wajib asalnya, ada yang kata setahun yang awal tu untuk qiyam begini dan optionnya begini optionnya bukan cancang option ni. Itu je optionnya ada sebab kalau kita boleh tak qiyam sekali seminggu, tak, ni setiap malam ni, cuma portion malam je saja. Cuma yang nak katanya, poin besar dia ialah kenapa sahabat tu jadi hebat sangat? Sebab itulah, sebab dia bermula begitu. Dan kita kenapa tak hebat-hebat? Sebab kita tahap bila saya qiyam masa camp ibadah sekolah dulu kot. Astaghfirullahalazim. Itu paling lama. So nak kata macam ni, so itulah formula kehebatan mereka. So now bila kita balik kepada kenapa kita bincang benda ni, sebab kita kata tadi kita nak tergolong dalam orang yang bukan pendusta agama kalau tengok surah-surah ni kan. Sebab tu kita nak berdakwah, kita nak menjadi orang yang membantu Allah dan Rasul bersama ayat tadi. Semua benda tu ada preparation dia, dan ayat itulah preparation dia. Ayat tu preparation dia. Ada dua ayat tadi kalau kita tengok. Satu ialah kita sendiri bersihkan diri kita, Tuhan tu yang kita besarkan dan sebagainya. Itu more kepada macam in a way external. Dan satu lagi ruhi tadi qiyam. Now saya nak buat benda ni sebab kalau kita bincang benda tadi dengan benchmark para sahabat, kita macam wah, bukan calang tu, susah tapi kita nak bermula begini saya bawa balik hadis ni yang dah disebut awal dulu. Wa anna ahabbal a'mal adwamuha ila Allah wa in qall. Ataupun lagi satu ayat ahabbal a'mal ila Allah adwamuha wa in qall. So amalan yang Allah paling suka lah basically ialah yang berterusan walaupun sikit. So kita nak cuba lah. Kita kata okey, tak apa, alhamdulillah Nabi cakap gitu kan. Yang paling penting yang Allah suka ialah berterusan walaupun sikit. So macam mana nak ambil essence ayat-ayat tadi supaya kita boleh mengamalkan berterusan walaupun sikit bukan kita nak aku nak sentiasa sikit, bukan begitu, tapi at least kita bermula di situ, tapi make sure dia berterusan walaupun sikit. Now poin yang besar yang nak bawa ialah kita mula sekarang jangan bertangguh, mula sekarang. Dalam konteks ini sedar tak kita dah qiyam setiap malam? Saya harap lah saya harap yang dengar ni semua qiyam setiap malam. Di mana pula qiyam kita setiap malam? Kan tarawih tu qiyam,
Dan kalau kita tengok apa dalil solat tarawih, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Man qama Ramadan tu siapa yang buat qiyam pada bulan Ramadan. Maknanya dia qiyam dia qiyam. Dan kalau macam mana cakap qiyam yang paling cikai ke, kalau boleh kau guna word tu qiyam yang paling lekeh nak kata, dia bukan lekeh tapi nak kata qiyam yang paling simple lah. Okay, kita guna word benda tu qiyam yang paling simple sebenarnya apa yang kita buat dengan solat tarawih. Kalau kita perasan qiyam yang paling simple ialah kita settlekan siap-siap lepas solat isyak. Itu qiyam yang paling simple. Now, ada orang kata macam, tapi tarawih tu bulan Ramadan je. Siapa kalau tak tahulah siapa kata benda tu kalau kita nak kata ganjaran man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu tu memang janji ganjaran tu memang di bulan Ramadan saja. Tapi qiyam ni bukan hanya bulan Ramadan qiyam bukan hanya di bulan Ramadan. Dan cara qiyam pun bukan hanya di bulan Ramadan je begini. Tak ada orang kata macam bulan Ramadan je boleh buat qiyam lepas isyak. Bulan lain kena bangun tengah-tengah malam. Tak. Qiyam yang paling ringan, yang paling simple, yang paling tak berat. Of course ganjarannya berkadaran lah. Siapa yang buat sebelum waktu sahur paling tinggi lah ganjaran. Tapi kita nak balik hadis tadi. Kita bermula somewhere. Kita nak jadi orang yang actually mengamalkan dan berterusan walaupun sikit. Dalam bulan Ramadan kita telah membuktikan pada diri kita lepas ni sebenarnya kita tak ada excuse. Kita telah buktikan pada diri kita, aku boleh buat qiyam setiap malam sepanjang sebulan tanpa tinggal. Tapi kenapa dia jadi mudah? Satu, suasana. Tapi satu lagi sebab kita buat yang paling mudah. Kita buat sebab kalau setiap tarawih, kalau cuba bayangkan, kalau tarawih kita yang normal ni dia buat waktu sahur, rasanya ramai yang fail juga. Saya rasa lah ramai yang still fail. Tapi kenapa dia jadi mudah? Sebab lepas isyak kita settlekan terus 8 rakaat, 3 rakaat. Now, qiyam yang paling simple apa? Sebab ni saja ni bagi orang yang tak biasa. Dan again, saya nak emphasize sangat benda ni supaya tadi ayat pasal qiyam, kepentingan dia untuk dakwah tu semua dah settle. Tu faham Kita kena mula sama dan kita kena buktikan pada diri kita dan kepada Allah kita serius terhadap ayat-ayat Allah ni. So kita mulakan yang paling suggestion saya yang tak biasa. Yang dah biasa tak apa buat terus. Tapi yang tak biasa, yang paling simple, yang sepatutnya tak ada alasan untuk kita tak buat, kita dah buktikan dalam bulan Ramadan kita boleh buat lebih lagi. Paling simple ialah lepas isyak settlekan terus 2 rakaat qiyam, 1 rakaat witir. Itu bare minimum kan. Dah 2 rakaat qiyam, 1 rakaat witir. Settlekan terus lepas isyak. Dan itu kalau macam saya dulu di Perancis pun masa saya train semua orang yang belum biasa, saya kata okey, dia ada tingkatan. Yang tingkatan paling senang yang sepatutnya tak ada orang boleh bagi reason lah tak boleh nak buat benda ni ialah settlekan siap-siap lepas isyak. Lepas isyak terus 2 rakaat qiyam, 1 rakaat witir. Alhamdulillah saya dah amalkan surah tadi. Saya dah amalkan berterusan setiap malam saya buat walaupun sikit. Allah akan sayang insya-Allah kan. Itu paling simple. Nak upkan sikit, susah sikit, buat sebelum tidur. Maknanya lepas isyak tak apa. Buat kerja lain apa semua tu. Tapi sebelum tidur, biasanya yang susah sikit sebab apa? Sebab kita biasanya orang kena ambil wuduk balik. Biasanya lepas isyak ni paling senang sebab apa? Kita dah memang keadaan solat, wuduk dah ada, dia terus settlekan je. Sambung je sekejap, sikit je pun. Kalau susah sikit sebelum tidur, macam kena pergi balik ambil wuduk kalau buat dah batal kan. Dan solat 2 rakaat dan 1. Dan yang lagi bagus, lagi afdal ialah di hujung malam. Waktu sahur tu lah kita bangun qiyam dan witir tapi nak katanya either siapa pernah dengar hadis ni Nabi SAW tanya Abu Bakar dan Umar, bila kamu witir? Dan Abu Bakar jawab di awal malam, which is sebelum tidur dan Umar jawab di hujung malam. Saya tak sempat nak cari hadis ni pula nanti next time. Tapi untuk amalan boleh dah sedap biasa dengar hadisnya. Dan Nabi cakap apa? Nabi puji dua-dua kan. Nabi puji, bagus kamu Abu Bakar, kamu ambil jalan selamat. Kenapa jalan selamat? Maksudnya siapa yang settlekan witir sebelum tidur, setiap malam dia settlekan witir sebelum tidur, insya-Allah dia akan boleh istiqamah based on hadis tadi tu. Seumur hidup dia tak pernah miss witir. Betul tak? Umar pula dia kata kamu ambil azimah, kamu memang kamu jenis memang tekad kan. For sure aku bangun, takkan tak terbangun je kan. Dan kamu buat di hujung malam Dua-dua Nabi puji Dan kalau kita ambil, kalau first Nabi tanya apa? Nabi tak tanya macam ni. Korang witir tak? Nabi tak tanya Nabi tanya witir bila? Kalau kita boleh jawab. Dia tak tanya Ramadan memanglah ni kita, sebab soalan ni bukan pasal Ramadan, ni cerita biasa, malam-malam biasa kan. Kalau Nabi tanya kita, kamu witir bila?
masa bulan Ramadan, takkan kena jawab gitu kan. Sebab dia option dia buka rumah tu ialah sama ada sebelum tidur, awal malam atau hujung malam. So yang paling mudah bagi orang yang tak biasa, saya tengah siap lepas isyak, kita dah terbiasa bulan Ramadan ni. So dari sekarang, okey ni dah terlajak sikit, pukul 11 kita nak habiskan, tapi dari sekarang azamkan siap-siap supaya aku akan make sure daripada Ramadan ni dah ada momentum ni, akan teruskan momentum sampai Ramadan depan, takkan miss at least bare minimum qiyam dan witir macam tadi. Tak susah sebenarnya. Lepas isyak, dah habis isyak, sambung je qiyam dan witir, insyaAllah kita akan dapat dari segi kesungguhan untuk fulfill ayat tadi. Kedua, istiqamah, berterusan walaupun sikit kan. Of course kalau dah biasa nak upkan itu lagi-lagi afdal, lagi-lagi banyak ganjaran insyaAllah. So challenge kita yang terbesar sebenarnya ialah habis Ramadan masuk raya malam Syawal tu masih boleh istiqamah tak? Ke itu pun kita dah tunjuk member lama dah keluar kan, syaitan dah keluar kan, aku kembali kepada sebelumnya. Tak, na'udzubillah. Harapnya kita berazam sungguh-sungguh dan make sure kita dah set up kan. Okay, kita start dengan bare minimum tapi takkan tinggal insya-Allah. So saya harap sangat bare minimum 2 rekat plus 1 tu tak benar. Kalau biasa setengah orang dia kata takkanlah buat 2 campur 1, dia biasa kata witir, biasa dia buat 3 qiyam, sebenarnya 2 campur 3 ke, tak kisah. Tapi saya bagi suggestion tu bagi orang yang tak biasa, supaya kita bermula dengan benda yang paling ringan yang tak ada alasan susah sangat ke nak buat 2 campur 1 tu kan. Right after isyak, right after isyak. Wallahu alam. Dalam sedar tak sedar kita pun dah memang sedia buat setiap malam di bulan Ramadan ni versi qiyam yang paling ringan sebenarnya. Sebab dia lagi susah kalau kita nak kena bangun tu. Dan bukan kata jangan bangun bangun tu lagi besar ganjaran. Sepertiga hujung malam akhir tu cuba sungguh-sungguh dapatkan. Tapi nak katanya, the fact that bulan Ramadan kita dah buktikan kita ada cara untuk tidak ada malam yang tertinggal langsung qiyam. Sebab setiap malam kita buat kan, lepas isyak terus settlekan 8 rakaat campur 3 tu at least, ataupun 20 campur 3. Tengok surau masjid masing-masing kan. So maksudnya kita dah buktikan kita boleh qiyam yang versi yang paling mudah setiap malam pun boleh buat. Lepas tu habis tu barulah macam-macam kita boleh buat assignment apa tu, ada je masa kan. So di luar Ramadan pun sama insya-Allah. Harapnya diamalkan pengharapan yang sungguh-sungguh lah ni. Wallahu alam. Until then, so insya-Allah harapnya bermanfaat, harapnya membuahkan amal insya-Allah. Dan with that kita tangguhkan dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.